selamat bertemu kembali. Saudara, varian baharu COVID-19 JN1 menyumbang kepada sebahagian besar gelombang jangkitan terbaru di Singapura. Minggu pertama Disember sahaja menyaksikan lonjakan kes sebanyak 75% berbanding minggu sebelumnya. Persoalannya, perlukah kita bimbang dengan gelombang terbaru ini dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Dalam segmen analisis berita malam ini, penerbit Izzah Nurman mendapatkan pandangan dan jawapannya daripada pengarah Pusat Perubatan MyHealth Dr. Saiful Nizam Subari. Singapura mencatat lebih 56,000 kes COVID-19 pada minggu pertama Disember, berbanding lebih 32,000 kes pada minggu sebelumnya. Kementerian Kesihatan menyatakan, sebilangan besar kes ini dipercayai varian JN1 yang kini disenaraikan WHO sebagai varian yang perlu diberi perhatian. Bagi Pusat Perubatan MyHealth sahaja, jumlah kes COVID-19 serta jangkitan saluran pernafasan yang dikendalikannya meningkat cukup tinggi. Kalau kita melihat di luar secara umum, tidak ramai orang kita melihat memakai pelitup pada waktu sekarang. Kes-kes COVID dan juga kes penyakit saluran pernafasan atas juga meningkat, dan kita melihat bahawasanya di dalam klinik, bagi klinik saya mungkin sekitar 30-40% lebih tinggi daripada yang biasa. Menurut Dr. Saiful Nizam lagi, jumlah sebenar dijangka lebih tinggi lagi memandangkan tidak ramai yang melakukan ujian ART. Beliau meramalkan jumlah kes akan terus meningkat dalam beberapa minggu akan datang. Oleh itu, sejauh mana masyarakat perlu berasa bimbang dengan perkembangan dan lonjakan varian JN1 COVID-19 sekarang? Kementerian Kesihatan masih mengkaji dan kalau kita melihat pada kadarnya memang sepertinya lebih senang untuk merebak. Tetapi dari segi tingkat berapa serius, berapa parah, dari segi mendapat gejalanya dan sebagainya, terdapatnya mungkin tidak berbeza ataupun malah lebih kurang daripada virus yang lebih awal. Walau bagaimanapun, virus ini masih memberikan kesan yang ada jadi pada individu atau para pesakit kerana mereka akan merasa sakit, merasa demam dan susah untuk bekerja. Ia sesuatu yang tidak terlampau berbahaya tetapi masih sesuatu yang boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Pandangan itu juga menjadi pendirian Presiden Persatuan Antarabangsa bagi Penyakit Berjangkit Dr. Paul Tambaya. Menurut Dr. Saiful, keadaan sekarang berbeza berbanding semasa peringkat awal COVID-19 pada tahun 2020. Kini sudah ada kefahaman lebih baik mengenainya dan vaksin yang berkesan juga ada. Akan tetapi, langkah berjaga-jaga masih harus diambil, tegas Dr. Saiful. Mengenai sikap para individu, mungkin ada yang menunjukkan sikap yang lebih santai terhadap COVID-19. Saya rasa pada hujung tahun ini, selain daripada musim perayaan, ramai juga orang yang pergi ke umrah dan pergi keluar negara dan bercuti. Jadi bagi mereka ini, kita masih sangat menggalakkan mereka untuk berhimpun dengan tidak terlalu ramai ataupun tidak terlalu banyak orang Mereka juga patut mengemaskinkan suntikan bergalak kepada vaksin yang terkini untuk mengurangkan gejala COVID yang lebih serius. Hakikatnya, rasa bimbang dan mahu berjaga-jaga terhadap perkembangan lonjakan COVID-19 nampaknya sudah semakin menyelinap dalam masyarakat. Pusat Perubatan MyHealth menyatakan ada peningkatan ketara dalam bilangan yang mendapatkan dos penggalak. Setiap hari ada peningkatan jumlah orang yang mendapatkan suntikan vaksin ini. Saya rasa lebih dari 100% lah. Saya rasa setiap hari sekarang ramai orang setiap hari mungkin dalam biasanya kita dalam satu hari itu mungkin kurang daripada 10 orang. Tapi sekarang dah lebih daripada 30-40 orang yang pergi ke klinik untuk mendapatkan suntikan ini. Jadi ia juga saya rasa mencerminkan kekhawatiran orang.
Demi terus menangani peningkatan kes-kes COVID, Dr. Saiful percaya pemberitahuan kesihatan awam dan pengukuhan garis panduan yang konsisten sangat penting dalam memastikan pematuhan kolektif orang ramai terhadap langkah keselamatan.